Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mula dengan pantun. Bunga cengkeh daun pandan hendak diberi kepada gadis, tampan bergaya tuan komandan, berkumar hitam bersenyum manis. Yang berbahagia Lieutenant Colonel Zulkifli bin Abdul Qasani, Komandan Institut Latihan dan Kefahaman Islam Angkatan Tentera Malaysia. Yang berbahagia Lieutenant Colonel Nurul Azmi bin Idris, Timbalan Komandan Ilmi, ketua-ketua bahagian, tuan-tuan pegawai, pemangku SMR Ilmi, dan hadirin-hadirat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Pergi ke bazar bersama Alia untuk mencari sekeping murtabak. Sudah tiba bulan yang mulia. Saya ucapkan Ramadan yang mubarak. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana masih diberi nikmat iman dan Islam kepada kita, dan dengan izinnya dapat kita berhimpun dan mengimarkan surau Al-Falaq pada petang ini dalam majlis ilmu pada petang ini. Baik, sebelum selamat datang saya ucapkan buat semua tetamu jemputan ke forum santai bersama LI bersempena majlis berbuka puasa dan sambutan Nuzul Al-Quran peringkat ilmi ATM 2021. Baik, sebelum saya kenalkan sahabat-sahabat saya, bolehlah jika saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu selaku moderator pada petang ini. InsyaAllah. Nama diberi Sima Safina binti Sobri, berumur 23 tahun, berasal dari Kedah, Kuala Narang, Kedah. Pelajar tahun akhir Universiti Sains Islam Malaysia dalam pengajian Quran dengan multimedia, dan merupakan anak bongsu daripada 4 orang adik-beradik. Baik, sebelum kata bersemilah bicara, sebelum ilmu menusuk di dada. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi bolehlah kita perkenalan dengan sahabat saya dengan lebih mesra, insyaAllah. Baik, untuk sahabat saya yang pertama di hujung sana, nampak sopan santun, lagi ayu, cun melecun orangnya, saudari Siti Nordiana binti Muhammad Yusof, berumur 24 tahun, yang berasal dari
negeri yang terkenal dengan nasi kandang dan jeruk padi, iaitu Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Pelajar tahun akhir pengajian akidah dan agama di USIM, dan merupakan anak kedua daripada 3 orang adik-beradik. Betul? Baik, sahabat saya yang seterusnya, yang berkacamata, yang berdaya orangnya serba hitam ini, sama mata-mata. Saudari Aina Nadia binti Muhammad Ahmad, berumur 23 tahun, yang berasal dari Banting, Selangor, yang belajar di USIM, kos Quran dan Multimedia, sama dan merupakan anak kedua daripada 6 orang adik-beradik. Baik, seterusnya sahabat di sebelah kiri saya pula, berhidung mancung, cantik, manis, bergigi putih orangnya. Saudari Nurul Amirah binti Abdul Halim, berumur 23 tahun, masih muda seperti saya lah, berasal dari Kamunting, Perak, belajar tahun akhir USIM dalam pengajian Quran dengan multimedia, dan merupakan anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Baik, seterusnya di hujung sana, okey, sebab saya di hujung sana, manis senyuman dan tawanya, lagi petah berkata-kata, kita boleh dengar. Saudari Nur Husnatul Nasihah binti Janatul Habib, berumur 24 tahun, berasal dari Tanjung Agas Kodik State, belajar tahun akhir USIM dalam pengajian akidah dan agama, dan merupakan anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik. Betul? InsyaAllah kita teruskan dengan tajuk forum yang bakal dibincangkan pada petang yang penuh barakah ini. Adalah tajuk kita Muzik Al-Quran, Kalam Ilahi, Panduan Rabbani. Nampak sedap kan bunyi dia? Okay, baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah intipati yang akan dibincangkan sepanjang perjalanan forum ini. Yang pertama, kita akan bincangkan tentang berkaitan sejarah atau peristiwa nuzul Al-Quran. Seterusnya, kita akan menceritakan keistimewaan dan keagungan Al-Quran itu sendiri. Dan selain itu, kita akan membincangkan perkara yang berkaitan Al-Quran di dunia, teknologi yang berkembang pesat pada masa kini. Akhir sekali, kita akan mengetahui cara pendekatan dakwah dalam mengaplikasikan dunia teknologi ini. Sedang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, izinkan saya menjemput sahabat saya yang pertama untuk mengupas sedikit sebanyak tentang nuzul Al-Quran. Apakah yang dimaksudkan dengan nuzul Al-Quran? Apakah sejarah dan peristiwa yang berlaku dan sebagainya. Dengan itu, saya persilakan sahabat saya, saudari Liana, untuk menyampaikan perkongsian saudari. Air tebu, air soya. Dijemput sahabat yang di sebelah ujung kanan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada sahabat kita, iaitu Sima Sofina, yang merangkap moderator kita pada petang ini. Okey, bagi menjawab soalan, iaitu makna nuzul Al-Quran ataupun secara ringkasnya tentang peristiwa nuzul Al-Quran. Untuk pengetahuan semua, pada esok hari, iaitu hari Khamis, yang mana kita telah pun berada pada 17 Ramadan, di mana di Malaysia kita panggil ataupun kita menyambut hari nuzul Al-Quran. Okey, yang kita nak sebut nuzul Al-Quran tu, apa maksud nuzul Al-Quran tu? Okay, semua? Apa maksud? Okey, saya datangkan maksud satu persatu. Okey, nuzul. Nuzul maksudnya turun ataupun
berpindah. Yang mana maksudnya berpindah tu daripada atas kepada bawah. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran itu diturunkan secara berperingkat, iaitu daripada Allah, Luh Mahfuz, Baitul Izzah, dan juga dan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan berpindah daripada atas kepada bawah tu daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad, iaitu langit Allah kepada Nabi Muhammad. Itu yang dikatakan turun daripada atas kepada bawah tu. Al-Quran pula membawa maksud membaca ataupun himpunan. Jadi bila kita gabungkan maksud nuzul Al-Quran yang membawa maksud tarikh penurunan Al-Quran ataupun penurunan langit Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Okay. Sudah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Jika tadi saya bawakan maksud nuzul Al-Quran, sekarang saya bawakan maksud Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah ataupun wahyu Allah yang diturunkan buat kali pertamanya kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW pada malam ke-17 Ramadan. Okey. Peristiwa nuzul Al-Quran ini merupakan satu peristiwa yang mana Allah menurunkan ayat Al-Quran, ayat yang pertama sekali, di mana Allah turunkan kepada Rasulullah, yang mana ayat Al-Quran yang mula-mula sekali yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, iaitu 5 ayat yang pertama daripada surah Al-Alaq, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Melalui ayat ini, Sadaqallahul Azim. Okey, melalui ayat ini jelaskan bahawa ini merupakan wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, ataupun yang wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad. Dan wahyu seterusnya turunkan kepada baginda daripada semasa ke semasa, yang mana dia mengambil jangkaan masa 23 tahun. Yang seperti kita ketahui, 23 tahun itu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun lagi di Madinah. Okey, peristiwa nuzul Al-Quran berlaku ketika Nabi Muhammad berusia 41 tahun, iaitu berlaku pada malam Jumaat 17 Ramadan. Sebab baginda berada sebab tu baginda beruzlah di Gua Hira, Jabal Nur. Boleh? Okey, apakah dalil yang mengatakan Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan? Benarkah Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan? Dalil apakah yang mengatakan jatuh pada bulan Ramadan tu? Okey. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 185. Di mana Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bermaksud bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbezaan antara yang benar dan yang batil. Okey, kita lihat kepada ayat Syahrul Ramadan. Yang bermaksud di bulan Ramadan lah. Di bulan Ramadan lah. Ini merupakan satu-satunya ayat di dalamnya ada kalimat Ramadan, dan ini juga merupakan ayat yang membicarakan tentang bulan Ramadan, iaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ditambah di bulan Ramadan lah unzila fihi al-Quran. Maksudnya Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, melalui ayat ini jelaslah bahawa memang
confirm, memang pasti yang Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ditambah pula Allah berfirman di dalam surah Al-Qaf, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang sadaqallahul azim. Maksudnya kami turunkannya. Di sini ulama menafsirkan bahawa Al-Quran. Jadi maksudnya kami turunkan Al-Quran di malam Al-Qadr. Berdasarkan kedua-dua dalil ini, jelaslah bahawa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan dan malam Al-Qadr. Kalau malam Al-Qadr dah sah dalam bulan Ramadan kan? Okey. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran ialah kalam Allah yang mengandungi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf, dipindahkan secara mutawatir dan menjadi ibadat jika membacanya. Dan ia juga merupakan kitab petunjuk yang lengkap kepada umat manusia, mencakupi semua aspek kehidupan, termasuklah aspek tauhid, ibadat, jinayat, muamalat dan munakahat dan sebagainya. Okey, sehubungan dengan itu bersebenar memperingati hari nuzul Al-Quran yang jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Pada setiap tahun umat Islam diajak menjadikan amalan membaca Al-Quran ini sebagai zikir harian. Kita ni hendaklah untuk terus berusaha membaca Al-Quran pada setiap hari. Tidak terhad pada musim PKP saja ataupun pada bulan Ramadan saja, tapi kita nak mestilah baca pada setiap hari. Walaupun ramai yang tak memahami, walaupun ramai yang membaca Al-Quran itu tapi tidak memahami maksud yang dibaca itu, tapi insya-Allah kita akan beroleh ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, oleh itu hendaklah dipelihara adab-adab membaca Al-Quran dan bukan semata-mata ingin cepat menghabiskannya sahaja. Okey. Perkongsian tadi. Ada tambahan lagi? Oh, ada lagi. Ada. Rasanya dah habis kot. Okey, baik. Saya serahkan kepada sahabat moderator kita balik. Wallahu a'lam daripada saya. Okey, baik. Semua menariknya perkongsian yang telah dikongsikan oleh sahabat saya yang pertama tadi. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Jelaslah tadi sahabat saya menceritakan bahawa betapa pentingnya kita untuk mengingati peristiwa ataupun hari nuzul Al-Quran ini sebagai tanda kita menghargai Al-Quran itu sendiri. Dalam hal itu, Al-Quran bukan semata-mata sebuah buku ataupun karangan yang perlu dituruti dengan tajwid dan taranum, malah ia menceritakan tugas dan fungsinya untuk setiap manusia. Secara ringkasnya, Al-Quran itu seakan-akan kompas petunjuk arah sebagai panduan dan pedoman untuk setiap penganutnya, insya-Allah. Baik, seterusnya untuk perbincangan selanjutnya kita akan menjemput dan kita akan menyelami dahulu tentang keagungan Al-Quran, iaitu apakah keagungan dan keistimewaan sebalik Al-Quran itu sendiri. Okay. Jalan-jalan cari makan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada sahabat saya Sima yang manis bertampil yang berkaca mata dan cantik baju seperti itu kabin. Okey, hari ini dah hari raya dimuliakan Allah. Sejak Al-Quran diturunkan, ia dipelihara dengan begitu rapi. Dan terdapat ramai penghafaz Al-Quran sejak daripada zaman Nabi hingga zaman sekarang. Yang mana Al-Quran juga dipelihara daripada penulisannya, yang mana pada peringkat awal ramai penulis Al-Quran menulis dan menghasilkan mushaf. Dan pada zaman sekarang yang mana perkembangan teknologi sekarang, Al-Quran dicetak
dalam mazhab dipercetakkan. Allah Subhanahu Wa Taala berjanji untuk untuk pelihara Al-Quran, yang mana pada hari ini kita tengok sehingga hari ini Al-Quran itu tetap dan tiada perubahan. Seperti mana firman Allah yang Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, iaitu al-Zi, Al-Quran, dan kamilah yang menjaga dan memeliharanya. Al-Hasan Al-Syahid Hasan Al-Banna ada mengatakan bahawa Al-Quran ini ialah sebuah perlembagan yang mana cukup, iaitu melengkapi yang seluruh hukum Islam, dan dia juga merupakan sumber kepada ilmu pengetahuan kepada orang yang beriman, dan juga merupakan alat berhubungnya antara hamba dengan penciptanya dengan cara membaca Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran ini merupakan sebuah kitab mukjizat yang mana diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika adanya ramai penjaga, penyair dan ahli sastra Arab di tanah Arab, yang mana ayat Al-Quran itu disusun sungguh indah sehingga tak dapat ditandingi oleh penjaga penyair Arab ketika itu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun demi mendatangkan sesuatu yang setanding dengan Al-Quran, mereka tidak akan mampu mendatanginya. Maksudnya walaupun manusia dengan jin bersatu padu untuk bekerjasama untuk menghasilkan kitab yang seperti Al-Quran, yang setanding dengan Al-Quran, maka dia tidak mampu. Okay. Kalau pastinya keupayaan manusia dengan Allah tak dapat ditandinginya. Ilmu Allah dengan ilmu manusia jauh berbeza. Kalau kita nak umpamakan ilmu Allah ni seperti lautan, manakala ilmu manusia ni seperti jarum. Yang mana kalau kita campak jarum tu dekat dalam lautan, kita tak nampak mana jarum tu. Dan hadirin sekalian, pada mulanya musyrikin Mekah ni, dia tidak percaya bahawa Al-Quran tu datang daripada Allah. Al-Quran itu daripada Allah, tapi dia kata Nabi yang reka sendiri. Nabi yang reka sendiri. Maka pada ketika itu Allah mencabar mereka untuk menghasilkan Al-Quran, menghasilkan 10 surah yang setanding dengan Al-Quran. 10 surah saja. Jika mereka mengatakan bahawa Nabi yang mereka Al-Quran, maksudnya mereka juga manusia. Jadi mereka juga boleh mendatangkan satu kitab ataupun surah yang lebih hebat daripada Nabi. Kerana Nabi bukanlah penyair. Mereka yang penyair terkenal. Jadinya bila mereka penyair terkenal, mereka tahu sastra Arab yang lebih lagi, maka sudah tentu Al-Quran ataupun surah-surah yang mereka buat itu lebih hebat daripada yang mereka katakan Nabi buat itu. Pada surah Al-Hud ayat 13 mengatakan Allah mencabar mereka buat 10 ayat ini. Cabaran itu gagal mereka, maksudnya Allah cabar, tapi mereka tak mampu walaupun mereka hebat, walaupun padanya mereka tu ada penyair yang fasih balaghahnya. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 23 dan surah Yunus ayat 38, Allah seakan-akan mengejek mereka ni, yang pada mulanya mereka kata Nabi ni yang buat Al-Quran. Jadi Allah memuji mereka daripada 10 ayat Allah bagi diskaun, tapi diskaun tu sebenarnya mengejek sebenarnya. Okey, daripada 10 Allah bagi satu surah saja. Walaupun hanya satu surah saja, mereka tak mampu untuk menghasilkannya. Walaupun mereka ni hebat mana pun, mereka tak mampu. Jadi dapat disimpulkan kat sini bahawa Allah sangat memelihara Al-Quran sehingga mana tak ada satu makhluk pun yang mampu membuat satu kitab yang setanding dengan Al-Quran. Nampaknya masa sangat mencuba bagi kita. Jadi
sebagai kesimpulannya, terdapat banyak keistimewaan dan mukjizat Al-Quran yang boleh kita ceritakan. Sebuah nikmat dan kebahagiaan yang sangat besar untuk kita adanya Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Jadinya, selain Al-Quran ini menjadi ibadah untuk kita, dia juga memberikan pengaruh yang besar kepada rohani dan jasmani kita. Akhir kata daripada saya, itu saja daripada saya, dan minta maaf atas kesalahan saya dan terlalu kata. Saya kembalikan kepada sahabat moderator saya. Terima kasih sahabat saya, saudari Alina, dengan perkongsian yang begitu bernas, menarik dan tertarik, tapi apakah daya masa tak sempat lah. Apa yang boleh disimpulkan tadi, Al-Quran ini dikatakan mukjizat ni sebab apa? Kerana takkan ada makhluk yang mampu dan mustahil untuk datangkan sebuah kitab yang serupa dengan Al-Quran. Buat macam mana pun takkan boleh. InsyaAllah. Okay, baiklah, saya tak nak ulas panjang sebab kita kesulitan masa. Jadi kita ada dua orang lagi sahabat saya yang masih belum berkongsi, membuat perkongsian. Nampak semua kita tak sabar lah tengok. Okay, iaitu marilah kita alihkan pandangan kita ke arah sahabat saya yang khususnya Amira, untuk menguraikan sedikit tentang sejauh manakah perkaitan Al-Quran dengan teknologi terkini dalam kehidupan manusia. Baik, saya persilakan sahabat saya yang manis sedikit putih untuk menyampaikan perkongsian. Satu hari, 2 hari, menjemput sahabat saya di sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada sahabat moderator saya pada petang ini. Okey, berkenaan tajuk yang diberikan kepada saya ialah berkaitan Quran dengan teknologi. Okay, seperti yang kita tahu, Al-Quran telah menceritakan segala kisah dan kejadian yang berlaku di alam ini. Okay, dalam surah Sabah ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Maksudnya segala puji tertentu bagi Allah yang memiliki dan menguasai segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan baginya juga segala puji di akhirat, dan dialah sahaja yang maha bijaksana lagi maha dalam pengetahuannya. Okay, berdasarkan ayat Al-Quran ini, kita dapat ayat Al-Quran ini dimulakan dengan perkataan Alhamdulillah. Perkataan Alhamdulillah itu adalah perkataan pujian kepada Allah yang mana Allah menguasai dan memiliki segala yang ada di alam ini. Termasuklah kehidupan itu sendiri yang mana telah lama diceritakan dalam Quran seiring dengan percaturan Allah. Okay, kita berpindah kepada teknologi yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, teknologi komunikasi. Yang kedua, teknologi pertanian. Yang ketiga, teknologi pertahanan. Dan yang terakhir, teknologi sains. Saya akan lepaskan dua teknologi yang terdapat dalam Al-Quran, iaitu teknologi komunikasi dan teknologi sains. Okay, yang pertama, teknologi komunikasi yang terdapat dalam Al-Quran. Okay, apa yang dimaksudkan dengan teknologi komunikasi? Teknologi komunikasi adalah hubungan manusia dengan teknologi yang mana sebagai alat bantuan untuk menggerakkan suatu maklumat ataupun pesanan kepada penerimanya. Okay, komunikasi yang diceritakan dalam Al-Quran ialah contoh di sana Nabi Sulaiman dengan burung hudhud. Okay, yang seperti yang kita tahu, Nabi Sulaiman dia boleh berbicara dengan binatang. Jadinya dia menyuruh burung hudhud untuk menghantar surat kepada Ratu Balqis. Jadi teknologi komunikasi yang pada zaman itu ialah menggunakan burung hudhud.
Okay, berbeza pada zaman sekarang, kita menggunakan WhatsApp, Twitter, email pada zaman sekarang. Okay, seterusnya saya akan mengupas tentang teknologi sains. Poin yang pertama ialah peredaran matahari dan bumi. Sejak sekian lama, saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet yang mengelilingi matahari, manakala bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa semua planet dan bintang ni mempunyai garis peredarannya sendiri. Maksudnya segala planet yang ada di angkasa, dia ada satu paksi yang tersendiri. Dan ianya telah dijelaskan dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang dahulu. Dalam surah Al-Anbiya ayat 33, maksudnya, dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Okay, berdasarkan ayat Al-Quran ni, kita dapat tahu yang bahawa planet yang berada di angkasa lepas ni ada paksi sendiri. Ni bukti yang ada dalam Al-Quran. Kesimpulannya apa yang dapat saya simpulkan di sini ialah hadirin yang dirahmati Allah sekalian, apa yang dapat saya simpulkan di sini ialah Al-Quran dan teknologi mengkaji dan Al-Quran dan teknologi ini adalah untuk kita mengkaji dan merenung penciptaan alam yang telah menjadi titik utama kepada para saintis untuk melakukan kajian. Sekian daripada saya kembalikan kepada moderator untuk meneruskan nanti. Terima kasih kepada sahabat saya atas pandangan yang begitu untuk membantu berlunas dan berisi, insyaAllah. Dan Allah sungguh indah ciptaan dan aturan Allah kepada manusia. Kita dapat lihat Al-Quran dan teknologi ini amat berkait rapat antara satu sama lain, sebagaimana yang telah dihuraikan oleh sahabat saya sebentar tadi, di mana Al-Quran ini telah meliputi seluruh kehidupan manusia seiring dengan percaturan Allah, insyaAllah. Sebagaimana yang dapat kita ketahui, ia telah dijelaskan dalam Al-Quran sejak lebih 1400 tahun dulu lagi. Baik, masa sangat mencemburui kita. Dengan itu saya ingin menjemput sahabat saya yang terakhir, saudari Husna, untuk menerangkan maupun berkongsi bersama-sama kita pada petang ini berkaitan pendekatan dakwah melalui ICT. Baik, Tanjung Agas, Tanjung Singgah Sana. Persilakan saudari Husna. Berhati sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi bila orang dah jual pantun, maksudnya saya kena beli, betul? Jadi sahur pagi makan mie kari. Terima kasih wahai saudara. Kena lah kan? Baik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Sebelum saya terus masuk kepada persoalan yang diajukan oleh sahabat saya sebentar tadi, kita boleh bersitukan masa jadi nak berbuka. Jadi saya cuba untuk singkatkan sedikit. Sebelum saya masuk kepada soalan yang diajukan oleh saudari sebentar tadi, izinkan saya untuk mewakili sahabat-sahabat saya di sini untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan jazakallahu khairan kathiran, terutamanya kepada pihak ILMI ATM atas kesudian untuk memberi peluang kepada kami untuk berada di hadapan ini. Jika nak dibandingkan ilmu kami dengan ilmu tuan-tuan guru yang berada di hadapan kami ini, Masya Allah, memang jauh bezanya. Tapi terima kasih atas peluang yang diberikan. Sungguh saya katakan, insya Allah
bila kami selesai tamat menjalankan data industri di sini, inilah bekalan yang akan kami bawa setelah kami keluar nanti, insya-Allah. Kenang-kenangan, insya-Allah. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, sebagai nak cakap yang tadi kawan-kawan saya dah terangkan tentang Al-Quran ini merupakan mukjizat. Jadi kita tahu Al-Quran ini merupakan sebuah hadiah yang Allah kurniakan kepada kita. Bayangkan kita ada kat dunia ini, wujudnya kita kat dunia ini tanpa sebarang peraturan. Hiduplah hanya sekadar hidup, buatlah apa nak buat. Okey, saya bagi contoh senang. Kita tengok sebuah sekolah. Kalau sekolah yang tak ada peraturan, datanglah nak datang pukul berapa, tak nak datang pun pulang. Agaknya macam manalah keberhasilan seorang pelajar hasil daripada sekolah tersebut. Macam itulah saya nak kaitkan dengan hidup kita dengan Al-Quran. Tak ada Al-Quran, tak adalah panduan. Macam mana sahabat moderator kita cakap tadi, Al-Quran ni sebagai sebuah, boleh diibaratkan sebagai sebuah kompas, betul? GPS dah teknologi dah maju kan, GPS, quiz dan sebagainya sebagai panduan. Jadi nak cakap yang Al-Quran juga merupakan sebuah panduan untuk kita supaya hidup ni ada matlamat, ada aturannya. Nak cakap sempurnanya agama kita ini, daripada jentik bantal kita bangun pagi sehingga kita tidur semula pada malam hari, dah ada Allah aturkan. Islam dah ada atur daripada mula sampai habis. Nak cakap sempurnanya, Masya Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, laju kan? Kita dah kesukaan masa kan? Kita cuba. Ambil nafas. Boleh minum air? Ada lagi. Okey, hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, dalam era globalisasi zaman kini, perkembangan teknologi ni dah berkembang maju. Nak cakap kat corok mana kita pergi pun teknologi tu ada. Terutamanya dalam penggunaan internet. Dan penggunaan internet ni tak ada khusus pada golongan-golongan tertentu. Kita boleh tengok kanak-kanak zaman sekarang pun ada yang dah pandai menggunakan internet. Ibu bapa sama ada orang dewasa, sama ada yang dah bekerja ataupun tak bekerja. Malahan ada segelintir warga-warga emas pun dah pandai video call. Duduk kampung ni pandai dah video call, guna WhatsApp dan sebagainya. Nak cakap hebatnya teknologi sekarang ni tak tertentu kepada golongan-golongan yang tertentu. Jadi saya ambil satu contoh lah kita dalam dunia sekarang kan. Sekarang yang berlaku kat kita ni penularan wabak COVID-19 kan. Pada sebelum berlakunya wabak ni, saya tak pernah terfikir pun ke otak saya ni yang kita akan berkurung kat rumah dan hanya bergantung kepada telefon bimbit untuk berkomunikasi. Tak boleh nak keluar mana-mana, kita kena kurung kat rumah. Tak pernah terfikir pun. Tak tahulah kalau mungkin tuan-tuan pernah terfikir, tapi jujurnya saya tak pernah terfikir. Tapi bayangkan Allah ciptakan teknologi ini adanya manfaat nak bagi kepada kita, sehingga kan kita bekerja secara online, kita belajar secara online. Nak cakap hebatnya teknologi dan manfaat yang Allah ciptakan. Benda tu tak sia-sia. Tapi perlu diingatkan, segala benda yang ada yang Allah cipta kat dunia ni, kalau benda tu manfaat macam mana sekalipun, kalau kita tak guna sebaik mungkin, tak ada juga manfaat yang kita dapat, betul? Jadi sebagai pengguna, baiklah kita guna, baiklah hasilnya. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, dengan adanya teknologi yang makin maju, yang makin moden, wujud juga aplikasi-aplikasi yang mana kita cakap sekarang ni dekat telefon mana je tak ada aplikasi Al-Quran, betul? Nak cakap kalau kita nak cari Al-Quran tu, search je dekat internet, Google surah Al-Baqarah ayat berapa-berapa, dah jumpa. Jadi tak ada, bagi saya tidak wajar lagi kita bagi alasan yang tak bawa Al-Quran, tak boleh baca. Sebab sedangkan hampir 24 jam telefon tu berada kat tangan kita. Nak kata tak ada alasan yang kita untuk tidak membaca Al-Quran. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, walau bagaimanapun perlulah kita ingat bahawa setiap apa yang kita belajar itu jangan bergantung sepenuhnya kepada teknologi. Hebat macam mana pun seorang tuan guru itu, dia ada tuan guru dia lagi. Macam tu juga dengan kita. Tapi untungnya kita kat Ilmi ni banyak, ramai tuan-tuan guru, Masya Allah, yang kita boleh tanya, yang kita boleh rujuk. Segala ada rasa was-was atau persoalan, kita boleh terus rujuk. Untungnya kita kat Ilmi ni, Masya Allah. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, mudahnya teknologi yang ada zaman sekarang ini, nak kata kalau nak berdakwah tu dah mudah. Berbeza dengan cara Nabi SAW dulu, macam mana struggle-nya Nabi pada waktu itu untuk menyampaikan Islam, sehingga kita rasa nikmat Islam itu sehingga hari ini. Betul?
Jadi bila kita dah mudah, ada teknologi, segala benda menjadi makin mudah dan sebagainya, takkan kita nak hentikan nikmat sampai situ. Mesti kita nak semua orang rasa nikmat yang sama yang kita rasa, betul? Okey, baik hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Teknologi internet ini tidak hanya memudahkan ataupun tertumpu pada golongan-golongan tertentu seperti saya cakap tadi. Oh, kejap 9 minit, kejap 5 minit kan? Okey. Okey, tapi kita sambung. Okey. Untuk golongan, ya mungkin kita rasa kita golongan yang boleh saya katakan golongan normal, kan? Sekarang ni kita kat dunia ni macam-macam jenis orang. Bukan tertumpu pada golongan yang normal saja. Malah kita ada sahabat-sahabat kita juga yang orang kurang upaya. Macam mana kita nak bantu mereka ini untuk sama-sama tahu mengenali Islam, untuk sama-sama tahu belajar Al-Quran. Jadi teknologi ni dah tak terbatas. Untuk orang yang OKU pun dah tak ketinggalan dah. Sebagai contohnya sekarang ni kita ada Quran Braille, betul? Tak terfikir pun kalau anda katalah kita tak belajar ataupun kita tak ada pendedahan pun tentang orang buta ataupun sahabat-sahabat golongan yang cacat penglihatan ni, macam mana cara dia baca Quran? Pernah ke kita terfikir? Tapi hebatnya orang Allah bagi nikmat kepada Allah tolong orang yang boleh menciptakan Quran Braille untuk ciptakan, untuk nak kata semua orang dapat rasa. Masya Allah. Jadi sebagai contoh yang lainnya, sekarang ni kita ada Quran elektronik. Ada, saya tengok kadang-kadang dekat masjid, kat surau kan, terutamanya golongan warga emas kan, diorang bagi alasan tak tahu baca Quran kan. Sekarang dia ada Quran elektronik, letak je pen dekat tu, dia baca. Pilihlah syekh apa nak baca, pilihlah taranum jenis apa, semua boleh belajar. Dia kata hebatnya teknologi tu sampai tahap macam tu. Kita boleh belajar. Bukan je kita boleh baca semata-mata, kita boleh dengar dan kita boleh cuba ikut. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sebagai sebelum saya tutuplah, saya nak berkongsi juga cerita ni kepada tuan-tuan dan hadirin sekalian. Cerita ni cerita berkisah, kisah benar lah. Kisah ni saya dapat sewaktu saya menjalani kursus latihan dakwah tanpa suara, di mana kursus ni dia panggil semua orang-orang yang OKU, 3 jenis OKU. OKU cacat penglihatan, OKU cacat pendengaran dan juga OKU cacat tubuh badan. Dia panggil orang ni untuk cerita dan berkongsi macam mana struggle-nya diorang untuk belajar Islam. Jadi ada seorang sahabat waktu tu dia bercerita, sahabat tu dia OKU pekak bisu. Jadi dia kongsi cerita, dia kata dia ada seorang kawan dulu. Ni cerita sebelum zaman teknologi sekarang lah, maksudnya sebelum zaman smartphone dan sebagainya. Dia cerita, ada seorang kawan ni, saya bagi nama dia Ali lah sebagai contoh kan. Tak ada nama Ali kan nama ni kan? Ali lah, Ali kan, kita contoh Ali. Okey. Ali ni dah tentulah kita tahu lah, sedia maklum nama Islam kan. Dan Ali. Tak ada nama siapa-siapa kan. Okey, jadi ada seorang sahabat ni nama dia Ali. Jadi Ali ni dilahirkan memang daripada azali dia memang pekak dan bisu. Dilahirkan memang daripada kecil dia lahir-lahir, doktor kata memang dia tak boleh mendengar dan ada masalah untuk bertutur. Jadi dan kesiannya lagi dia dilahirkan dalam keluarga yang kurang prihatin terhadap kekurangan dia. Ni cerita betul ni. Nak cakap yang bukan mak ayah tak peduli, tapi mak ayah tak nak usaha untuk nak cari kelebihan anak tu. Dia dibiarkan waktu darjah 3 dia berhenti sekolah. Mak ayah dia berhentikan dia sekolah sebab tak tahan orang cakap bercakap. Orang cakap anak dia, biasalah orang pekak ni, dia orang kurang upaya ni, dia tak, mungkin dia faham tak sama seperti kita faham. Tu antara benda kita kena bersyukur. Jadi mak ayah dia berhentikan di sekolah daripada sejak dia darjah 3. Jadi sejak darjah 3 mak ayah dia pun kurung dekat rumah. Bukan nak kata kurung tu tak bagi makan, tak bagi apa, tapi kurung supaya tak ada bersosial dengan orang lain, tak ada menyebabkan masalah dengan orang lain. Jadi bila Ali ni besar, dia ada rasa niat nak mencari Tuhan. Dia dah rasa macam ada benda yang aku kena cari. Jadi dia pergilah ke masjid. Pergi ke masjid, waktu dia pergi ke masjid tu ada majlis taklim. Ada majlis taklim, dia jumpa dengan seorang jemaah ni. Dia cakap masih syarat lah. Dia kata saya ni nak belajar ni kan, nak tanya semua. Ustaz ni dia macam, cakap apa ni kan? Dia cakap. Jadi dia ni macam tahu tak cakap ayam berkokok dengan itik muat. Macam tu. Dua-dua tak faham.
yang Ali ni pun tak pandai nak terangkan, tak pandai nak menulis, tak pandai nak membaca, yang ustaz ni pun tak dapat nak bantu. Jadi dia kata sorry tak boleh nak bantu. Jadi Ali pun balik. Dalam perjalanan pulang, Ali terserempak dengan seseorang yang berbangsa Iban dan Kristian. Dia jumpa, kebetulan nak jadikan cerita tu, memang orang Iban tu pandai berbahasa isyarat. Dia normal tapi pandai bahasa isyarat. Jadi dia berboraklah dengan Ali. Ali ni seronok lah sebab dia jumpa orang yang faham apa yang dia cakap. Jadi dia borak. Dia kata, oh saya teringin lah nak cari, terasa hilang sesuatu. Nak cari Tuhan, dia cakap. Lepas tu apa yang kawan dia cakap, dia kata, oh kat tempat aku, kami sangat meraihkan orang-orang macam ni. Sehingga ada orang penterjemah yang menterjemahkan bahasa isyarat ketika Bible dibaca. Memang dia meraihkan, memang ada satu organisasi yang jaga orang-orang OKU ni. Jadi Ali ni kata macam, okey lah, kita pergi. Ali ni tak tahu kan, dia kata okey, join. Dan sedihnya tuan-tuan dan puan-puan, Ali tu tengah bertukar agama daripada Islam ke Kristian. Sedih, memang na'udzubillah min zalik, memang sedih. Bila saya dengar tu saya jadi macam, oh nak salahkan siapa sebenarnya ni? Macam tu. Tapi nak kaitkan dengan teknologi sekarang, bila sekarang ni dah tak ada batas teknologi tu, teknologi makin menyebar luas ke seluruh tempat dan sebagainya. Ada dah banyak aplikasi terutamanya aplikasi berkenaan dengan cara belajar bahasa isyarat dan sebagainya. Sekarang kita boleh tengok kutubah ke RTM kan ada penterjemah bahasa isyarat. Jadi memudahkan lagi golongan-golongan ini untuk sama macam kita belajar. Tak ada yang ketinggalan. Sebab Allah ciptakan satu manusia tu tak ada sebab untuk buruk-buruk kan. Ada sebabnya kenapa Allah jadikan dia macam tu. Jadi hadirin-hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, secara kesimpulannya, kewujudan teknologi ni boleh kita katakan sebagai sebuah nikmat untuk kita. Kalau baik kita guna, baiklah nikmat yang kita dapat. Jadi walau bagaimanapun, gunalah segala apa yang Allah bagi itu secara wasatiyah, secara bersederhana dan tidak berlebihan. Dan saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan serta diri saya juga untuk sama-sama kita jadikan medium teknologi yang ada zaman kini ini sebagai satu medium untuk kita sebarkan dakwah, untuk sama-sama kita sebarkan nikmat Islam supaya menjadi satu saham untuk kita di akhirat kelak insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Maaf atas segala salah dan silap. Saya serahkan kembali kepada sahabat wanita saya. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Subhanallah, tabarakallah. Terima kasih kepada sahabat saya yang berbaju purple. Saya tengok baju kelabu bergelunding dengan perkongsian yang begitu padat mantap. Dan nampak saya pun tertidur. Cek balik. Apa yang dapat kita ambil iktibar dari perkongsian tadi adalah teknologi dan ICT ni salah satu medan dakwah yang amat penting dan sangat berguna pada masa kini, insya-Allah. Wujudnya teknologi pada masa kini ini merupakan salah satu nikmat dan manfaat kepada kita sekiranya kita menggunakannya dengan cara yang baiklah. Kita pandailah gunakannya, insya-Allah. Baik, maka kita sebagai umat Islam haruslah bersyukur atas setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Tak kira dari segi apa pun kan. Jadi kita kena banyak-banyaklah bersyukur. Baik, terima kasih. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung forum. Nak buka puasa dah kan. Apa yang dapat saya simpulkan ringkasnya, Al-Quran ini merupakan petunjuk yang tersimpul dalam keimanan kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kepercayaan kepada adanya hari pembalasan. Dan Al-Quran itu membawa mesej petunjuk yang jelas bahawa Islam sebagai nizamul hayat, iaitu cara hidup yang menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Baik. Terima kasih kepada semua atas kesudian meminjamkan telinga sebentar untuk mendengar perkongsian bermula daripada panel pertama hingga panel terakhir sebentar tadi. Semoga sedikit perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT sekalian, insya-Allah.
Di kesempatan ini juga saya mewakili sahabat-sahabat sekerja saya ingin menyusun 10 jari memohon kemaafan sekiranya ada terkesan bahasa terlanjur bicara sepanjang perkongsian yang berlangsung pada petang yang sedang hujan ini. Dan sepanjang perkenalan dalam sebelumnya kami masih baru belajar lah. Dan banyak lagi perkara yang kami perlu pelajari dan perlukan. Mohon diajar daripada semua dan doakan kami supaya terus istiqomah dalam memberi manfaat kepada ummah di luar sana pula, insyaAllah. Semoga Allah membalas segala kebaikan tuan-tuan hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian dan memudahkan segala urusan tuan-tuan dalam apa dua perkara di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Akhir salam. Pantun. Kelas tak saya bagi. Tak terlihat lain takut. Tak asal kau belum? Boleh? Ada sama-sama nak pergi lah? Ada. Tak payah nak Tadi. Akhir kalam, saya mendangi majlis kita dengan ikhlas dan kafarah dan surah Jumaat.